Minggu lepas saya tak dapat hadir kuliah kerana berada di Yogyakarta melawat pertubuhan Muhammadiyah Indonesia dan hadir untuk memberikan ucapan di beberapa tempat di institusi Muhammadiyah. Ini rentetan daripada Muhammadiyah yang akan membuka universitinya yang ke-174 kalau silap saya di Perlis. Dia merupakan satu organisasi yang besar. Ada 170 lebih universiti. Satu-satu universiti sampai 20,000 orang pelajar. Universiti yang besar di seluruh Indonesia. Dan ada hospital-hospital yang canggih. Dia sudah ada 100 lebih hospital. 119 dan 120 hospital begitu. Mempunyai ahli yang lebih daripada 50 ke 60 juta ahli ataupun penyokong. Di Indonesia ia organisasi yang besar dan dianggap gerakan pembaharuan yang awal. 100 tahun lebih usianya, yang ditubuhkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Sesiapa yang tengok filem Sang Pencerah mungkin dia akan sedikit sebanyak faham tentang organisasi berkenaan. Mungkin filem itu tidaklah menterjemahkan keseluruhan organisasi itu, tapi ia menceritakan tentang sedikit sebanyak tentang latar pengasasnya yang memulakan dakwah sehingga langgar ataupun suraunya dibakar, dia dihalau, pengikutnya dipukul dan macam-macam lagi. Pada hari ini menjadi organisasi besar. Perjuangan awal mereka ialah menentang khurafat, bid'ah dan tahyul. Slogan mereka. Dan membawa Islam berkemajuan, Islam yang maju ke hadapan. Dahulu dia bercadang nak menubuhkan universitinya itu di Johor. Tapi oleh kerana ada orang tuduh dia Wahabi, jadi kita jemput dia tubuh di Perlis. Dia punya universiti yang pertama luar negara, Indonesia. Dia organisasi besar. Ada pusat astronomi yang hebat. Ada ribuan sekolah menengah, pesantren dan ratusan, 170 lebih universiti. Sehingga dikatakan Soekarno apabila nak meninggal menyatakan, selimutkan aku dengan bendera Muhammadiyah. Besarnya pertubuhannya. Walaupun begitu, di Indonesia, di tempat-tempat yang masih lagi fanatik, walaupun jumlah ahlinya besar, banyak melebihi rakyat Malaysia, masih lagi ada yang menuduhnya Wahabi dan ada masjid dia yang dibakar. Di Indonesia, di Yogyakarta, pengaruhnya begitu besar. Masjid-masjid kalau kita tengok solat mereka sama macam di negeri Perlis. Tidak kunut dan bismillah perlahan. Tidak mengadakan amalan jama'i yang kuat, yang tidak warid daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kita melawat mereka dan menghubungkan hubungan yang baik insya-Allah dengan mereka, dan mereka akan ada di Perlis ni pada bulan 6. Mereka akan mula pelajar mereka daripada Indonesia serta sekitar hampir 100 orang akan mula masuk buat PhD di Sungai Cucuh itu. Kalau tuan-tuan saudara-saudara pergi
Tuan-tuan pergi tengok ada bangunan Maib yang lama yang mereka telah renovate dan cantikkan, yang menulis Universiti Muhammadiyah Malaysia. Dan rakyat Perlis patut berbangga juga, walaupun Perlis tidak besar tapi berhubung dengan satu organisasi yang pengikutnya lebih besar daripada rakyat Malaysia. Dan mereka menyambut kita dengan baik, alhamdulillah. Saya tidak menyatakan mana-mana organisasi termasuk diri kita sendiri tidak perfect. Saya menyatakan semua organisasi termasuk diri kita sendiri tidak perfect, tidak sempurna. Semua badan Perlis ke mana-mana, apabila masa telah lama sebagai organisasi, banyak perkara yang masuk dan banyak pembaharuan perlu dibuat. Reform, tajdid bukan saja perlu dilakukan pada umat, tapi kadang-kadang perlu juga dilakukan pada organisasi yang ingin mentajdidkan umat itu sendiri. Termasuklah diri kita. Dan saya rasa Muhammadiyah juga tidak terkecuali memerlukan reform, dan kita juga semua sentiasa memerlukan tajdid.